Seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia. Topik kita hari ini krisis makanan antarabangsa, Fia. Iya, dan ini merupakan satu isu yang kalau boleh kita nak semua orang ambil tahu, sebab kita sekarang ini berada dalam situasi yang serius. Bukan main-main dah ni. Jadi perlu untuk kita semua ambil tahu dan cakna dengan apa yang berlaku sekarang ini dan apa yang perlu kita buat. Sebab itulah kita bukakan topik ini untuk kita bincangkan, untuk kita sembangkan bersama pada petang ini. Dan kita akan bersama-sama dengan Prof. Madya Dr. Bakri bin Mat yang merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM Colgis Universiti Utara Malaysia. Kita ada Skype pada waktu ni sudah pun bersedia. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Prof, hari ni? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Selamat Raya. Saya boleh lewat lagi tu. Hari Raya Aidilfitri. Semalam, Prof, ada sambutan Hari Raya di Dewan Convocation UUM, ya, Prof? Ya, betul. Kita ada sambutan Hari Raya dan Alhamdulillah ramai yang datang. Kita pun sangat gembira lah kerana dapat entertain mereka. Pertama kali lah setelah sekian lama, dah hampir 2 tahun ya, kita tersekat kerana COVID-19. Alhamdulillah. Dan pastinya juadah pada hari perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri Rumah Terbuka memang sangat-sangat meriah. Dan untuk itulah bila kita tengok kemeriahan makanan yang ada di rumah terbuka itu menyebabkan kita terfikir tentang krisis makanan yang kita ingin bincangkan bersama pada hari ini, Prof. Jadi, Prof, sebagai permulaan ini kita ketahui bahawa krisis makanan ini sebenarnya telah pun lama berlaku sekitar penghujung tahun 2021 lagi. Dan antara 3 faktornya adalah 3C, iaitu krisis Rusia dan juga Ukraine yang sempat kita bincangkan sebelum ini, Prof, kan? Dan yang kedua adalah climate change, di mana perubahan climate bumi yang berubah, suhu bumi yang berubah. Dan yang ketiga adalah COVID-19 yang sama-sama kita akan bincang dan juga kaji bersama. Sebagai permulaan ini, Prof, ramai yang mula bimbang dan juga khawatir melihat berita-berita, melihat kepada bagaimana bekalan ayam sudah pun tidak mencukupi. Beras kita juga dijangka hanya bertahan 6 bulan sahaja. Gandum, India telah pun membekukan ekspor ke merata dunia, sekitar dunia hanya untuk negara sahaja. Bagaimana kerisauan ini dan juga bagaimana rakyat Malaysia, rakyat Pantai Timur ingin mengetahui situasi sekarang ini yang berlaku, Prof? Okey, terima kasih kepada Fad, terima kasih kepada Fia kerana jemputan ini, kerana saya rasa ini adalah tanggungjawab saya. Tanggungjawab kita semua untuk memahamkan masyarakat tentang isu yang sangat dekat di hati kita dan isu yang memang kalau dia berlaku, dia berkesan kepada semua kita, regardless of siapa mereka. Okey, bercakap tentang global food security, global food insecurity. Jadi kita kena rujuk kepada beberapa agensi yang besar yang menjadi tempat rujukan kita lah dalam penelitian mengenai keselamatan makanan, security makanan ini. Kita pun sedia tahu bahawa kalau sebut pasal malnutrisi ataupun kelaparan, starvation dan sebagainya, memang keadaan telah sedia ada teruk. Jadi tadi Fad dah sebutkan tentang krisis di Ukraine, climate change, COVID-19. Jadi semuanya ini memberi tambahan kepada situasi sedia ada yang memang sudah teruk. Jadi saya melaporkan sedikit, berkongsi sedikit tentang fakta yang dilaporkan oleh SOFI, dipanggil State of Food Security and Nutrition in the World. Ini FAO memang akan laporkan benda ini, laporan ini setiap tahun. Katanya tahun antara 720 hingga 811 juta orang di dunia mungkin menghadapi kelaparan tahun 2020. Dan sebanyak 161 juta lebih, itu adalah peningkatan lebih daripada tahun 2019 yang lalu. Dalam balansi sama lagi, hampir 2.37 bilion orang tidak mempunyai akses terhadap makanan mencukupi tahun 2020. Itu tahun 2020. So added to that, susulan daripada krisis Ukraine dan Rusia, Governor Bank England yang terkini ini baru 2-3 hari lepas menggunakan term apocalyptic, macam kiamat lah, macam lebih kurang macam tu. IFPRI, ini kajian penyelidikan mengenai food and rice ni, menggunakan term perfect storm untuk menjelaskan tentang potensi krisis yang sedang kita alami sekarang. FAO lagi tahun 2022 melaporkan kenaikan indeks harga makanan di dunia mencapai tahap tertinggi sepanjang masa. Ini tahun 2022 bulan Mac yang lalu. Itu nak cerita. Jadi kalau kita sebut apa yang berlaku di negara,
Di luar negara, di luar sana memang kita sudah maklum memang itu adalah realiti yang harus kita akui. Dan banyak indikator lain lah tadi Fad dah sebut tentang harga naik mendadak, ada negara yang hot yang simpan, ada yang ban, restrict dan sebagainya. Negara kita pun start restrict pengeksportan chicken, ayam ke Singapura, Indonesia minyak sawitnya. So itu adalah indikator-indikator bahawa krisis itu adalah sesuatu yang sangat real sebenarnya. Ya, baik. Jadi kita nak menyentuh juga tentang apa yang dilakukan oleh negara jiran kita di Indonesia, yang mana sangat saya kagumi juga apabila Presiden Jokowi yang mana mereka sedang agresif sekarang ini dengan food estate-nya di Sumatera tak silap saya, dan juga di Papua, yang mana dia nak buat satu tempat semua sumber-sumber makanannya itu ada di situ, dan millions of hectares yang akan digunakan, dan sekarang ini mereka dah hampir 50,000 hektar ataupun 500,000 hektar yang telah pun digunakan untuk merancakkan lagi pembekalan makanan itu sendiri daripada negara mereka sendiri. Dan ini adalah satu perkara yang pada saya rasa kita boleh buat, kita mampu buat. Di Malaysia juga mampu untuk cuaca buat. lebih kurang sama. Ya, cuaca dan tanah kita sangat subur juga. Jadi pada pandangan Prof, adakah krisis makanan yang kita lalui sekarang ini akan berlanjutan dalam jangka masa yang panjang, dan apa yang sepatutnya kita lakukan sekarang ini, Prof, if it's not too late? Adakah krisis ini akan berlanjutan? Soalan ini sangat tough untuk saya jawab. Dia seperti menujumkan apa yang akan berlaku. Menujum Pak Belalang ini. Cuma saya nak quote pengamatan penganalisis dalam kes ini. Jadi kita boleh jadikan indikator krisis tahun 2007-2008 sebagai contoh. Itu adalah pengajaran yang paling dekat kita boleh lihat. Tahun 2007-2008 harga gandum sebagai contoh naik 136%, dan harga makanan lain, harga makanan ruji, beras sebagai contoh 2 kali ganda naik. Dan krisis ini telah mengakibatkan ada negara yang tumbang kerajaannya, ada yang riot, ada rusuhan di jalan raya. Kali ini yang lebih kritikal ialah konflik menjejaskan Ukraine yang merupakan pengeksport 9% gandum global. Rusia pula mengeksport 19%. Selain daripada itu, ada isu minyak yang memang mereka ada pengaruh utama. Itu adalah source, dia adalah input utama yang diperlukan. Kalau naik harga minyak, maka naiklah harga kos barangan yang lain. Kena tengok lagi lebih deeper, lebih mendalam. Moskow dah sekap fungsi pelabuhan utama di Laut Hitam, Laut Azov. Ini ada 5 pelabuhan besar di sana disekat. Itu adalah akses untuk mengeksport sumber makanan daripada Ukraine. Jadi itu dah tersekat. Nak cerita tentang tadi berlanjutan selama mana. Meaning to say, kalau indikator ini kita lihat, maka kita akan ramalkan dia akan lebih berlanjutan dan semakin lama. Dan kita tak pasti sejauh mana, selama mana perang di antara Ukraine dan Rusia ini akan berakhir. Itu juga suatu yang besar. Selain daripada itu lagi, nak ramal tentang apa yang berlaku ini, kita tengok juga tentang kenaikan harga semasa yang didorong oleh faktor inflasi. Ini sebenarnya mengikut penganalisis ekonomi, dia telah berlaku years before, dan sekarang ni dia kumulatif lah. Kan? Dan tahun ini rate kadar inflasi itu terus meningkat. Kalau di Malaysia diukur di atas, dia panggil indeks harga pengguna itu. Memang meningkat tinggi. Dan on top of that, kalau nak sebut pasal sampai bila, kena aware the fact that COVID-19 telah menjejaskan rantaian, dan itu pun belum selesai. Jadi kalau senario ini kita mengambil kira, kita ambil ke semua senario ini, jadi untuk menjawab secara pasti selama mana amat sukar, dan saya boleh mengatakan situasinya adalah sukar. Kita perlu lakukan sesuatu. Kita harapkan perkara ini dapat diatasi. Prof, kalau kita melihat kepada pola pemakanan rakyat Malaysia juga mulai berubah pada ketika ini. Kalau kita lihat pada pola pemakanan per kapita, seorang manusia dianggarkan dalam setahun itu 80 kg nasi diperlukan untuk seorang dalam tempoh setahun. Namun ianya telah berubah pada ketika ini, iaitu seorang per kapita nilainya dalam setahun hanyalah 73 kg pada waktu ini. Ia menampakkan masih lagi tinggi, dan kita
terutama sekali Melayu begitu menitik beratkan pemakanan nasi dalam kehidupan Makanan seharian. ruji kita. Nak lagi di Pantai Timur. Kalau kita lihat rakyat Pantai Timur, Breakfast pun pagi nasi. kena nasi, nasi dagang, nasi lemak, nasi minyak, pagi nasi, tengah hari nasi, malam nasi. Ada saya ada bacakan dan juga ada mendengar ada Prof menyarankan agar bila berlakunya krisis makanan ini, kita sebagai rakyat Malaysia harus mengurangkan untuk makan nasi. Dan kalau kita melihat kepada apa yang telah pun dikeluarkan, data yang dikeluarkan oleh pihak MAFI, di mana pengeluaran padi ataupun beras yang sekarang ini 63% akan mencapai kepada 80% pada tahun 2030. Daripada 44.6% kepada 79%, iaitu pada 2030. Memakan masa 8 tahun lagi untuk meningkat data itu. Jadi untuk ke 8 tahun itu, ada yang beranggapan bahawa kita ada tanah sekangkal ke mungkin di sebelah rumah, kita tanamlah cili, tanamlah serai dan sebagainya. Adakah sebenarnya ada dua persoalan di sini? Yang pertama berkaitan dengan adakah kita perlu untuk kurangkan pemakanan nasi, dan juga membantu untuk menanam di antara tanaman ataupun tanah-tanah yang ada untuk membantu dalam krisis makanan ini, Prof. Untuk menjawab soalan ini pun panjang cerita dia. Dia tiada istilah jawapan yang simple, shortcut kepada persoalan tersebut. Tadi sebut tentang perubahan dietary ya. Yang mana pemakanan kita dah berubah. Itu satu faktor besar yang dibincangkan oleh pelbagai pihak. Sebenarnya perubahan dietary ini boleh mengakibatkan penurunan consumption of rice, beras dari masa ke semasa, kerana diet kita dah berubah, tidak lagi bergantung kepada beras sebagai contoh. Kita mungkin tend to pergi ke spaghetti. Tapi again, spaghetti sumbernya adalah gandum. Sekarang ini gandum menjadi punca utama. Isu yang concern kita adalah tentang gandum. Negara pengeluar gandum yang tersekat. Dan bear that in mind, China mengimport 30% daripada keperluan gandumnya adalah daripada mana? Daripada negara Ukraine. Jadi kalaulah sos itu sudah tersekat, kemana nak replace that 30% itu? Kemana? Rakyat mereka 1.6 bilion, 1.5 bilion. So bagaimana tu? Bagaimana tu? Okay, come back kepada Malaysia. Kita nak sebut tentang saranan supaya bercucuk tanam sebagainya. Saya melihat itu adalah satu saran yang valid, yang memang kita kena galakkan rakyat negara kita untuk engage dengan industri, dengan sektor pertanian. Pun begitu, tadi disebutkan tentang satunya adalah dari sudut kenaikan dari sudut penggunaan yang diramalkan akan meningkat. Tapi dari sisi yang lain, kita dapati kemampuan kita untuk produce itu semakin terbatas. Betul tak? Betul. So di situ juga suatu yang harus dilihat. So di sana ada banyak faktornya. Antaranya adalah yang menarik adalah kita memang kita tahu kita di antara negara utama pengeluar sawit kan. Kita nombor 2 biggest in the world. So tanah pertanian kita dah banyak pergi untuk kegunaan sawit, dan juga salah satu lagi ialah getah tu. Kan? Dan juga kita juga menanam koko sebagai contoh, tapi koko dah hampir pupus. Apa jadi kepada sekiranya kita tanam tanaman yang sifat monoculture ini? Yang satu, kalau satu ladang dia sahaja, dia hilang diversity, hilang diversity. Jadi kalau berlaku kena sakit kepada tanaman-tanaman ini, apa kesannya dari survival penduduk? Adakah kita boleh minum minyak sawit pada waktu bila nasi tak ada? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Kena tengok tu. Bila dah situ berlaku, apa yang jadi? Guna tenaga, sumber-sumber yang lain, buruh, modal juga didirected kepada perkara tersebut, bukan lagi kepada dalam bab meningkatkan pengeluaran tanaman makanan yang lain tadi. Itu tanaman komoditi kan. Jadi yang ketiga, kita tengok juga tahap kebergantungan yang memang produktiviti masih rendah berbanding dengan negara jiran. Ini harus diakui. Memang kita masih ada lompong di sana, kekurangan yang kita kena baiki. Dan yang keempat, yang berikutnya adalah dari sudut pergantungan besar kepada tenaga buruh asing yang melembabkan imigrasi tempatan. Dan kita tahu isu ini cuba diadres oleh kerajaan sekarang.
Sebagai contoh telah dilaporkan pada, saya rasa dalam minggu lepas, di antara figurnya ada ditunjukkan kita kerugian hampir dalam 21 bilion satu tahun dari hasil sawit, kerana apa? Tidak ada buruh untuk mengutip sumber sawit kita tu, tanaman sawit kita tu. Ini masalah kebergantungan kepada buruh asing. Itu pun perkara besar juga. Dan oleh kerana itu kita nak sarankan generasi muda kita lah supaya engage secara serius dengan sektor pertanian. Jadi comeback kepada sarana supaya menanam di mana ruang ada. Memang kalau masuk bab sarana nanti saya akan tegaskan isu itu. Hatta Fad dan Fia pun kena juga tanam di belakang rumah. Please. Ada sikit-sikit tanah di belakang rumah kena buat. Kalau tak ada ruang, kena pergi pada vertical farming. Apa dia vertical farming? Itu tanam yang naik ke atas tu lah. Buat fertigasi ke pula kan. Semua itu boleh, tapi kena ada keinginan yang kena ada will lah. Kan? Kena ada will tu. Pendek kata, kalau orang tanya keadaan kita sekarang ni, kita boleh jawab we had our better days lah. Sekarang ini banyak sangat isu yang sedang perlu kita titik beratkan. Jadi macam kita bercakap tadi tentang pergantungan kita terhadap buruh asing, pergantungan kita terhadap bahan mentah yang diimport dari luar, kan itu merupakan satu isu yang sangat besar juga, yang mana sebenarnya isu ini bukan sahaja baru diketengahkan. Sudah lama sebenarnya pakar-pakar dari bidang pertanian menyatakan isu ini bakal berlaku dan kita sedang menghadapinya sekarang ini. Jadi pada pandangan Prof sekarang ini dalam situasi kita ini yang adanya krisis makanan antarabangsa yang mana kita tidak cukup bekalannya itu, apa yang mampu untuk kita buat ni Prof, yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan makanan sendiri? Antaranya macam Prof bagi tahu tadi, itu daripada kita sebagai seorang individu, sebagai seorang rakyat, yang kita boleh lakukan adalah macam rumah saya Prof, ada ayam, ada angsa. Saya memang orang kampung, semua tu memang ada kangkung kan. Jadi apa lagi yang mungkin dengan skala yang lebih besar yang boleh kita lakukan Prof? Itu kalau kita sebut yang individu itu sifatnya adalah bottom up, so daripada bawah ke atas ya. Itu kita kena strengthen, dan kerajaan juga telah menggalakkan, memang amat menggalakkan, malah ada insentif ke arah tersebut pun. Memang yang pastinya kita nak ialah dari sudut yang bersifat top down, atas ke bawah. So atas ke bawah ini dia harus bermula dengan inisiatif yang konsisten dari sudut polisinya untuk memastikan aspek security makanan ini ditekankan sebagai pilar, sebagai teras, kerana dia adalah keperluan asasi kepada kita. Itu kena mula di situ. Tapi kalau nak kata tidak ada, sebenarnya kita dah ada dasar security makanan. Ini memang di bawah MAFI, dan ada interagensi pun yang menguruskan, yang handle, cuba tackle isu ini secara serius. Ada. Cuma mungkin lompong di sana adalah dari sudut pelaksanaannya bagaimana. Adakah dia mencerminkan dasar itu? Itu kita masih lagi boleh persoalkan. Dan selain daripada itu, di celah-celah itu kita ada dasar yang cantik. Kalau tidak didasarkan dengan betul, kalau ada ketirisan, juga akan menimbulkan masalah. Dan lately kita dihidangkan dengan isu berkaitan dengan kewujudan kartel sebagai contoh. Kan, kartel. Dan isu pemberian AP, sekarang AP sudah terbuka. Saya juga nak sentuh tentang bab AP ini. Memang tindakan kerajaan menghentikan AP itu adalah, kita boleh katakan dia adalah sebagai langkah jangka pendek untuk mengawal kenaikan harga barang disebabkan inflasi, dan pastikan availability of food item itu ada di pasaran kita. Tapi dalam bab AP ini kita nak tekankan ialah sekiranya diberi, kita kena lihat sejauh mana AP itu diberikan kepada mereka yang boleh memastikan dari sudut supply chain itu pendek. Dia tak boleh menjadi lebih panjang. Contohnya AP diberi kepada saya tidak ada warehouse. Saya tidak ada apa-apa tempat nak letak pun. Tapi saya dapat AP. So saya import. Saya kena cari orang untuk simpan. Simpan pula kepada mungkin kepada penjual, kena nak sampai ke retail, sampai kepada end user, kan panjang. So sepatutnya diberikan kepada partis yang boleh cut level tadi tu daripada 5 level kepada 2 level ataupun 3 level. Saya tidaklah menyarankan contohnya bagi kepada Maidin ke, sebab Maidin sebagai contoh dia dah memang berada dalam industri dan ada kapasiti.
So kalau sampai kepada mereka dah sampaikan direct kepada consumer, kepada kita. Pergi ke mana-mana, Maiden tu ada. Tesco sebagai contoh. Saya taklah sarankan beri kepada yang besar-besar maksud saya jadi isu monopoli pula di sana. Tapi kita nak cut level itu supaya tak adalah 10% satu level, katakan 5% satu level. Satu lagi 5 kan semua jadi kumulatif jumlah yang makin besar dan akhirnya ditanggung oleh consumer. So harga jadi mahal. Betul. Kan? Orang tengah. So EP itu sifatnya adalah untuk jangka pendek. Dan yang kalau nak masuk kepada bab saranan, ada masa lagi ke ni? Ada, Boleh, silakan. Prof. Sila, Prof. Ke awal sangat untuk sampai kepada saranan? Boleh, Prof. Tak apa. Boleh. Silakan, Prof. Nanti kita akan rungkaikan lebih banyak lagi berdasarkan apa yang Prof sarankan. Okey. Saya memang nak tekankan yang pertama, inisiatif yang konsisten. Ini yang kita nak. Yang kedua, kita nak campur tangan kerajaan juga harus ada di sana untuk memastikan player-player di dalam industri makanan ini boleh beroperasi. Kena support mereka, kena support petani. Kena support petani. Kenapa? Mungkin sebagai contoh subsidi. Orang kata subsidi memberi kesan buruk kepada, ya betul, kan? Tapi sekiranya dia menyentuh tentang keperluan asasi kita, maka why not? Why not, kan? Sebab dia memberikan dorongan kepada mereka. Mereka dah sacrifice. Sebagai contoh, apa sacrifice-nya? Orang lain tak tanam padi, tapi petani kita tanam padi. Sedangkan tanah padi itu boleh buat rumah untuk jual dengan harga lebih tinggi. Dia tanam padi untuk consumption kita rakyat, kita orang awam. Kerana mereka ada sacrifice di situ. So why not di sana diberi bab subsidi itu janganlah terlalu kita nak pertikaikan sangat, kan? Itu. Yang ketiga, bab food stockpiling. Stockpiling ni sangat penting. Dan hal ini dibincangkan dalam banyak-banyak peringkat lah. Mafi pun dah sebut bahawa pada tahun 2011 kata silap, kita ada nak inisiatif untuk tingkatkan kapasiti stockpile kita yang disimpan oleh Bernas itu daripada 150,000 kepada 200,000 metrik tan ni akhir tahun 2021. Dan kita tak jangka pula tahun awal 2022 ini dah berlaku perang antara Rusia dan Ukraine. So waktu itu tak bayangkan boleh berlaku. Dan pada waktu itu Menteri Mafi juga menyebut tentang memberi indikasi untuk meningkatkan lagi kapasiti stockpile itu kepada 290,000 metrik tan by 2023. Saya ni kita 2022. So kita tahulah apa realitinya di sana. Dengan kos sebenarnya ditanggung oleh Bernas. So kita harap ini betul-betul berlaku. Dan yang keempat, kerajaan perlu bentras aktiviti sembunyi stok barang ni, sembunyi profiteering yang mengambil untung pada waktu sekarang ni. Semua orang bila sentuh tak isu makanan, ada yang nak ambil untung, ambil jalan mudah, nak jual dengan harga yang mahal, kan, simpan barang keperluan asas. Ini kena jaga betul. Ini KPDHCP tackle perkara inilah, kan. Yang berikutnya adalah tentang itu inisiatif yang kita nak pastikan production berterusan. Tapi yang lain juga penting bab mewujudkan social safety net. Apa dia social safety net? Kena pastikan siapa kita yang memerlukan, masyarakat awam yang memerlukan, kena sampaikan bantuan. Mungkin tidak secara direct oleh kerajaan, tapi kita boleh melalui NGO sebagai contoh. Dulu pernah timbul isu ialah angkat bendera putih dan sebagainya. Kita tak nak perkara itu berlaku, kan? Jadi social safety net ni kita lebih supaya kita cakna siapa di kalangan jiran kita sebagai contoh yang memerlukan bantuan. Dan last but not least adalah bab yang tadi itu, galakan pertahanan bandar. Kenapa pertahanan bandar ni penting? Ada pertahanan bandar, kita tak boleh nak semata-mata tengok pembangunan semata-mata, tengok bangunan besar. So elemen pertahanan bandar inilah yang individu boleh buat. Kalau boleh buat memang tapak pertanian yang tanah terbengkalai di bandar sebagai contoh yang kosong, kita boleh manfaatkan. Kerana apa? Again, dia akan boleh cut the supply tadi itu. So orang bandar tak perlu ambil bahan yang jauh daripada kawasan yang luar bandar. Di bandar itu ada. Mungkin ini boleh manfaatkan tanah yang terbengkalai. Sebenarnya Yayasan Wakaf Malaysia cuba dalam perkara ini telah cuba memanfaatkan khususnya tanah-tanah wakaf yang ada. Yang terbaru kita cuba usahakan Yayasan Wakaf khususnya mendapat kerjasama daripada Pondok Putrajaya untuk memanfaatkan tanah
tanah wakaf yang memang ada di sana adalah beberapa ekar telah diperuntukkan. Ini sedang dalam proses dibangunkan tanah tersebut. Hopefully inisiatif ini akan dapat kita kembangkan insya-Allah. Kita harapkan inisiatif sebegini dalam jangka masa pendek ataupun panjang dapat membantu kita seluruh rakyat Malaysia dalam kita mungkin nak menghindari daripada berlakunya kelaparan yang itu merupakan satu mimpi ngeri seluruh negara pada waktu ini. Prof, kalau kita melihat kepada biasanya kita dengarkan India telah pun menyekat ataupun membekukan ekspor mereka untuk penanaman gandum, untuk tepung gandum dan sebagainya. Namun kalau kita melihat kepada negara-negara lain, antaranya Argentina membekukan ekspor soybean, Iran potato, Rusia gula, Egypt sayur, dan tadi Prof ada menyentuhkan tentang bagaimana pentingnya untuk kita melakukan penanaman dan untuk itu golongan muda juga perlu terlibat sama dalam aktiviti pertanian ini. Dan adakah Prof, ini adalah pertanyaan yang penting, adakah sekarang ini masanya walaupun sudah pun bermula inisiatif ini, IoT, Internet of Things, ini perlu dititik beratkan dalam setiap penanaman untuk semua yang dah pun bergelar seorang petani untuk kita meningkatkan lagi produk kita, Prof? Ya, definitely. Saya sangat bersetuju dengan elemen IoT. The reason being kita memang kena, like it or not, kita kena tambah baik dari integrasi teknologi terkini dan termoden dalam industri pertanian kita. Pertanian makanan khususnya. Kalau di luar memang dia sangat-sangat ekstensif. Di Thailand, negara jiran kita, memang sangat ekstensif. More importantly, di sana involvement orang muda itu lebih baik daripada kita. Di tempat kita masih lagi ada sentimen pertanian ini tidak less educated lah, kurang stylish lah. Tak boleh nak stylo menjadi petani. You pakai dressing cantik-cantik nak pergi petani, Fat nak pergi petani ke? Pakai contoh lah, saya beri contoh kan. Saya dah pakai macam ni turun bertani ke? Tapi saya cuba juga untuk bertani kan. Cuba juga sedikit di rumah tanam sayur-sayur dan sebagainya. Sampai kepada tentang integrasi teknologi itu. Itulah sebenarnya elemen yang boleh melonjakkan partisipasi orang muda. Sebab orang muda ni dia memang dia punya kecenderungan dia adalah kepada benda-benda baru. Dan bear that in mind, masalah ini semua di semua tempat berlaku. Negara-negara di kawasan kampus kan orang muda tak ada. Kemana orang muda semua pergi bandar. Jadi inilah yang kita kena transform. Kena pastikan kena bagi insentif di sana supaya dapat menarik golongan muda untuk participate, dan definitely kalau kita dapat integrate kena elemen IoT itu, dia akan memanfaatkan industri pertanian kita. Dari sudut reportingnya, dari sudut pembajaannya sebagai contoh, semua itu boleh dimonitor di screen, boleh monitor pada telefon sebagai contoh. Kita dah guna drone, boleh guna drone. Saya pernah melihat bagaimana integrasi ini berlaku di mana orang muda kontrol drone. So orang tua jarang guna elemen-elemen ini. So inilah letak duduknya orang muda, peranan orang muda. Dan kerajaan harus melihat perkara ini dengan serius. Dan kita tahu yang arus teknologi itu memang takkan berhenti. Malah ianya berlalu dengan lajunya, dan kalau kita yang berhenti, jadi kita pula yang akan tenggelam dengan arus itu. So kita kena swim along lah kiranya kan. Jadi kita mengharapkan agar lebih ramai lagi anak-anak muda yang tentunya menjadi harapan kita ataupun menjadi harapan setiap negara untuk memajukan lagi dari bidang pertanian ini, supaya kita tak perlu bergantung kepada negara-negara luar lagi untuk mendapatkan bekalan makanan itu. Jadi Prof, kita kalau ikutkan banyak lagi kita nak bincangkan, sebab banyak lagi isu yang penting untuk kita sebarkan kepada semua pendengar kita, tapi malangnya masa mencemburui kita. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Prof yang Prof nak tinggalkan kepada semua pendengar-pendengar kita, terutamanya yang berada di Pantai Timur sekarang ni, Prof. Silakan. Sebagai kata-kata akhir ya, bila sentuh tentang isu makanan, kita tak boleh nak tanya tentang untung rugi, tak boleh tanya tentang tak boleh nak kita persoalkan kalau kita belanja untuk industri padi sebagai contoh, itu adalah pembaziran. Tidak boleh. Kerana again, makanan ialah keperluan asasi. Kita melihat daripada pengalaman krisis yang lalu, berlakunya krisis boleh mengakibatkan riot, boleh mengakibatkan huru-hara. Orang boleh turun ke lapangan, turun ke jalan raya. Kerana apa? Kerana mereka tidak dapat makanan yang mencukupi. Bila sentuh tentang anak, cucu tidak dapat makanan, menangis kerana cucuk makanan, itu adalah red line.
ingat revolusi besar dunia, revolusi Perancis sebagai contoh berlaku kenapa? Kerana potato. Orang nak dapat potato tu tak ada. Itu makanan asasi. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Dalam konteks negara kita, kita ada potensi. Yang nak ialah suatu kesedaran yang menyeluruh pada semua peringkat. Kita nak koperasi sebagai contoh digerakkan. Kita nak petualang peladang sebagai contoh bergerak secara aktif untuk dalam industri ini. Dan kita nak orang yang berwibawa berada dalam agensi-agensi ini. Itulah yang kita nak. Supaya untuk merancangkan insya-Allah industri pertanian dan makanan di negara kita. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada panel jemputan kita yang sudi bersama dengan kita di talian Skype dah 2 kali. Mula-mula tu awal tak salah saya awal tahun ataupun penghujung tahun kita bersama dengan Prof untuk krisis yang antara lepas ni banyak lagi insya-Allah ya Prof. Ukraine. Ini kali kedua. Insya-Allah. Insya-Allah Prof nanti ada. Yang pertama dahulu pada bulan Mac. Bulan Mac. Prof bulan Mac. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Prof Madya Dr. Bakri bin Mat selaku Timbalan Dekan Akademik dan juga Antarabangsa Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM Colgis Universiti Utara Malaysia. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dan juga Prof, kita doakan agar urusan Prof dan juga semua pelajar-pelajar di UUM yang dah pun kembali belajar bersemuka dipermudahkan segalanya. Jadi insya-Allah nanti kita bersua kembali Prof ya, boleh? InsyaAllah. Jumpa lagi Fad. Terima kasih kerana jemputan kali ini. Hopefully dalam kita dapat memberi input yang baik untuk manfaat semua. Itulah spirit kita. InsyaAllah. Amin. Kita harapkan begitu juga. Terima kasih Prof. Thank Assalamualaikum. you, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesai untuk topik kita hari ini, krisis makanan antarabangsa, dan yang belum selesai lagi adalah untuk anda teka pemilik lagu dan juga tajuk lagu. RM200 Kalau dengar suara tu macam dah kenal dah kot. Legend Tapi ni. tak tahulah siapa yang ada telinga power pada petang ini yang boleh teka dengan betul siapa penyanyi dan juga apa tajuk lagunya. RM200 akan jadi milik anda di lagu berduet Bubble Bee X Manis, okey? Manis FM. Gaya Pantai Timur. Adakah anda seorang penjaja dan peniaga kecil? Manis FM sedia membantu mempromosikan perniagaan kecil anda ke udara melalui radio secara percuma. Di segmen Manis Sakma bersama dengan Nura setiap hari Rabu jam 12.30 tengah hari. Kalau bagi anda orang itu boleh je pergi kedai kaya dia. Boleh tengok di Facebook saya, Facebook Personal Atira Laksana. Yang rindu nak rasa Sata Berita. Saya meniaga daripada pukul 8 pagi hingga 12.30 break.